استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dipertemukan lagi di dalam kuliah duha di Masjid Al-Firdaus Selayang. Mudah-mudahan perjumpaan ataupun pertemuan kita pada pagi ini dapat memberikan sedikit manfaat pada semua yang hadir pada pagi ini insya-Allah, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dihormati sekalian, pagi ini insya-Allah kita nak membicarakan tentang peristiwa yang berlaku sebelum kiamat. Sebelum ni kita bincang dah mengenai 5 fasa umat Islam. Sama ada kita berada di fasa yang keempat ataupun yang kelima. Fasa yang pertama, kedua dan ketiga mustahil lah. Tapi sama ada kita berada di 4 ataupun 5. Dan disebutkan di dalam hadis tersebut, kata Huzaifah Al-Yamani, Nabi diam selepas daripada fasa yang kelima. Artinya kata ulama akan kiamat selepas daripada itu. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita nak lihat apa yang akan berlaku ataupun peristiwa-peristiwa yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat, yang mana banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan macam-macam mengenai kiamat, tentang pecahnya bumi, tentang terbelahnya langit, tentang bergugurannya bintang. Semua Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam juz Amma pun banyak menceritakan tentang hari kiamat. Ini juzuk yang ke-30 yang belakang-belakang tu. Makna situ pun banyak dah Allah ceritakan. Al-Qari'ahnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza as-samaa'u fatarat. Banyak dalam juzuk Amma. Tuan-tuan boleh tengok dan boleh lihat bagaimana Allah gambarkan situasi kiamat itu berlaku. Ini yang kita nak bincangkan insya-Allah. Semoga kita katakan apa, boleh kita buat satu persediaan, manalah tahu esok tanda kiamat keluar kan. Kita sebut dah dulu tanda kiamat ni 2 je. Satu yang tanda kiamat kecil dan satu lagi tanda kiamat besar. Pagi ini insya-Allah kita nak bincang semuanya tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil tak bincang dah sebab banyak berlaku dah. Banyak sangat berlaku dah tanda kiamat kecil. Antaranya banyaklah, ibu melahirkan tuannya sendiri, zina berdua-duasa, apa lagi, arak diminum ke hati, judi, itu semua macam-macam. Dan yang paling pasti sekali yang mana Nabi sebutkan
dalam sebuah hadis, bu'istu ana was-sa'atu kahataini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyara ila sababati wal wusta. Nabi katakan, aku diutuskan, aku dan kiamat begini. Nabi tunjukkan isyarat jari telunjuk dan jari tengah, mana rapat tu 1400 tahun yang lalu. Antara zaman Nabi tu dengan kiamat, mana dekat dah. Agak-agak sekarang ni dah 1400 tahun lebih, agak berapa banyak dah, ataupun hampir betul-betul dah kita dengan kiamat. Sedangkan Nabi tunjukkan pada zamannya pun rapat dah. Mana kita betul-betul hampir dengan kiamat. Ini yang kita nak lihatkan. Itu antara beberapa tanda-tanda kecil yang banyak berlaku dah. Dan kita nak lihat tanda-tanda kiamat. Allah pun sebut dalam Quran, walaupun kita tunjukkan tadi zaman Rasulullah begitu hampir dengan kiamat, apatah lagi Allah sebut di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan, sedang mereka berada di dalam kelalaian, lagi berpaling daripadanya. Ini Allah sebut dalam Quran. Quran pun turun 1400 tahun yang lalu. Maknanya kita nak sebutkan di sini, Allah bagi tahu di dalam Al-Quran, telah dekat dah hari menghisap amalan-amalan kamu. Dekat betul. Makna nak ceritakan bahawa kita lihat zaman Rasulullah dulu dekat dah dengan kiamat. Apatah lagi zaman kita sekarang. Apatah lagi dengan zaman kita sekarang. Zaman Rasulullah dulu pun orang tanya kepada Rasulullah, yas'alukan nas 'anis sa'ah. Orang tanya kepada Rasulullah, manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kedatangan hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tak tahu kiamat itu bila. Orang asyik bertanya, ya Rasulullah, bila kiamat, bila kiamat? Orang bertanya, sedangkan amalannya tidak lagi diamalkan. Amalannya masih lagi tidak cukup untuk ditemukan nanti di akhirat besok. Sedangkan dia asyik bertanya macam kita lah. Kita ni kalau benda-benda yang pelik sikit, kan, kita duduk sibuk kaji, ni nak dekat kiamat lah ni, nak dekat kiamat lah ni. Tapi amalan begitu juga, kan, tak bergerak, sama je. Itulah kita sebutkan. Sebab tu dalam satu hadis Nabi, hadis Arba'in, Imam Nawawi disebutkan dalam kitabnya, hadis nombor 2, yang mana Jibril datang. Jibril menyerupai manusia ketika itu, berada di depan Rasulullah, disamakan lututnya dengan lutut Rasulullah. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Nabi pun ceritakan tentang rukun Islam. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anil iman, ceritakan aku tentang iman. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Nabi menyebutkan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ini semua ada kaitan, tuan-tuan. Hadis ini semua ada kaitan dengan kita ni, umat Islam. Islamnya, imannya, ihsannya. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Ya Rasulullah, bila kiamat? Kata Rasulullah, tanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Mana Nabi tahu dah. Itu ialah Jibril. Nak ceritakan di sini, Nabi pun tak tahu kiamat bila. Kalau tidak, Nabi sebutkan dah. Nabi sebutkan dah kiamat tu tarikh sekian-sekian tahun 2000 berapa. Nabi sebutkan dah. Tapi Nabi pun tak tahu. Sebab apa dirahsiakan? Sebab kita nak buat persediaan. Bila berlakunya kiamat besok, kalau orang tahu kiamat tu bila, makna kita dah tahu dah dan kita buat persediaan. Ni maknanya rahsia Allah. Sama dengan kematian. Allah merahsiakan kematian semua orang.
Bayangkan kalau ada orang tahu kematian dia ataupun Allah sengaja buka bila kematian dia. Tuan, yang datang ke masjid sekarang ni orang yang nak mati je. Kan masuk ke masjid, bila mati bang? Tahun ni lah last, kata dia. Tu yang saya duduk dalam majlis ilmu ni, kata dia. Bayangkan, sebab tu Allah rahsiakan kematian. Bila-bila saja boleh mati. Sebab kita tak tahu mati tu bila. Sama kiamat. Kiamat pun Allah takkan bagi tahu. Sebab itu rahsia Allah. Kalau orang tahu kiamat tu bila, orang akan buat persediaan. Selama ini dia akan berfoya-foya, enjoy. Dia akan buat maksiat kepada Allah. Tapi bila saat nak sampai kiamat, kalaulah dia tahu, mana dia akan berhenti dan dia akan terus beribadat. Ini rahsia Allah. Rahsia yang sepatutnya kita pegang dan supaya kita buat persediaan. Kemudian Nabi kata orang yang tanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Kata Jibril, ya Rasulullah, berikan aku tanda-tandanya. Mana tanda-tanda kiamat tu? Banyak. Antaranya orang berlumba-lumba menegakkan bangunan yang tinggi. Ni semua tanda-tanda kecil. Ibu yang melahirkan tuannya. Ni semua. Orang miskin berlumba-lumba menjadi kaya. Semua tanda-tanda kecil. Tapi Jibril datang kepada Rasulullah, bukan Jibril nak ajar Rasulullah. Bila lelaki itu pergi jauh dah daripada Rasulullah, yang ada pada ketika itu Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang menyoal tadi? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tahu, aku tak tahu. Kata Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia ialah Jibril. Dia datang kepada kamu. Atakum, dia datang kepada kamu, bukan datang kepada Rasulullah. Atakum yu'allimukum, dia mengajarkan kepada kamu dinakum, tentang agama kamu. Rasulullah tahu dah, tapi diberikan kepada para sahabat. Dan keluarlah hadis. Hadis nombor 2 daripada kitab Arba'in ataupun kitab hadis 40 Imam Nawawi. Boleh tuan-tuan nanti boleh tengok. Nak ceritakan bahawa Rasulullah pun tak tahu kiamat tu bila. Orang tercari-cari bila kiamat. Bila kiamat. Baru-baru ni kan ada yang buat filem lagi 2012 kan, filem 2012. Tuan-tuan tengok ke? Yang digambarkan dalam cerita 2012 tu semua tak betul. Kiamat bukan begitu. Gambaran manusia tentang kiamat tak ada seorang pun yang boleh gambarkan, sebab dia perkara yang ghaib. Tak boleh. Dia gambarkan sekadar gambaran manusia sajalah, tapi sebenarnya lain daripada yang benar, salah. Bukan gitu. Itu gambaran manusia saja. Orang kata dulu tahun 2012 kiamat. Tuan-tuan, berapa ramai orang percaya tu? Berapa tarikh dia? Lupa dah. 12 bulan 12 lebih kurang lah bulan 12 2012. Bayangkan tuan-tuan, orang percaya tarikh tu. Ada yang kalau di negara luar lah, negara orang putih sana lagi percaya. Dia buat rumah dalam bola kan, nyuruk bawah tanah, larilah ke mana pun. Kalau Allah kata kiamat juga hari tu, maka tak boleh lari dah. Tak boleh lari dah. Sampai orang kata, ustaz saya nak lari ke bulan lah, kata dia. Bulan pun hancur juga. Nak lari ke mana lagi? Bukan bumi saja yang musnah, satu alam semesta itu akan musnah. Tuan-tuan bayangkan, yang selalu kita belajar di sekolah dulu, yang ada bumi marikh mushtari itu dipanggil sistem suria kan? Sistem suria. Dulu masa time saya belajar sekolah dulu, ada 9 planet. 9. Tarik Zuhra, bumi marikh mushtari, apa kemana lagi dah nama dia, sampai ke Pluto, sampai ke hujung 9 kan. Lepas tu orang kaji lagi, jumpa lagi yang satu lagi 10, jumpa lagi 10. Allah alam lah kan, mungkin lepas ni jumpa lagi 11, kita pun tak tahu. Tapi sistem satu tu, sistem suria tu dipanggil baru satu. Tuan-tuan, bila kajian mengkaji planet, dia keluar lagi pada sistem suria ini ada berjuta-juta lagi sistem suria. Bukan 9 ni saja. Keluar daripada sistem suria tu ada lagi berjuta-juta seperti sistem suria. Ada makhluk ke tak ada makhluk ke, wallahu alam, itu Allah punya ilmu, kita tak tahu.
Ya ustaz, kalau kita katakan dalam Quran tak ada tulis kehidupan, tak ada lah. Tapi di sisi Allah kita tak tahu. Mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin ada bumi lagi satu di tempat lain, Allah alam, kita pun tak tahu. Sebab kehidupan kita di sini saja. Kan, di sistem besar, terlalu besar, terlalu luas alam semesta ni. Kan, mana yang dah pergi ke atas langit, ke angkasa tu, kan, angkasawan dan seumpamanya, dia akan lihat kebesaran Allah. Seronok bila kita kaji bahagian-bahagian planet-planet ni. Tu nak ceritakan bahawa semuanya yang ada berjuta-juta tu akan musnah. Bintang-bintang berguguran, langit digulungkan kata Allah, matahari pun hilang, bulan pun hilang, gunung bukit itu pun dihamburkan seperti kapas sahaja terbang dia. Allahu akbar. Bayangkan, tapi tak boleh bayanglah, tapi gerunnya bagaimana. Itulah yang kita maksudkan di sini, bahawa takutnya kita kepada hari kiamat. Kemudian tuan-tuan, kita akan lihat Allah sebut dalam Quran tadi begitu dekat dan begitu hampirnya kita bersama dengan kiamat itu. Tuan-tuan, kita nak ceritakan tentang apa? Tentang tanda-tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat tak banyak. Kalau kita tengok dalam tanda-tanda kiamat kecil, lebih kurang dalam 70 ke 80 sahaja tanda. Itu pun banyak dah berlaku. Dan tanda kiamat besar tak banyak. Kalau tengok dalam Sahih Bukhari, Muslim, ada yang Nabi sebutkan 6 saja tanda. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan ada 10 tanda. 10 tanda ini termasuk gempa bumi dan seumpamanya. Satu hari Huzaifah Al-Yamani bersembang dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia duduk, kemudian dia bersembang dengan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah pun datang. Kata Rasulullah, "Wahai Huzaifah, apa yang kamu sedang ceritakan? Apa yang kamu sedang bicarakan?" Kata Huzaifah, "Aku sedang menceritakan tentang kiamat." Kata Rasulullah, "Tidak akan berlakunya kiamat sehingga 10 perkara ini keluar." Yang pertama Nabi sebutkan ad-dukhan. Ini asap ataupun kabut. Asap lah kita panggil, bahasa kita asap. Ad-dukhan. Ini yang pertama tuan-tuan. Yang ni Nabi sebut bukan dalam ikut susunan. Kita pun tak tahu mana satu keluar dulu, tapi Nabi sebutkan 10 tanda ad-dukhan. Yang kedua Nabi sebutkan ad-dajjal. Dajjal lah. Kemudian yang Nabi sebutkan yang ketiga wad-dabbah. Dabbah ialah makhluk binatang yang berkaki 4 yang akan keluar daripada bumi. Dia akan berjumpa dengan seluruh manusia. Nanti kita akan huraikan insya-Allah. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tulu syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari daripada barat. Sekarang matahari terbit daripada timur. Tanda kiamat besok dia akan terbit daripada barat. Tanda kiamat ataupun kita katakan matahari terbit daripada barat ini pun bila-bila masa saja boleh berlaku. Bila-bila masa saja, besok pun boleh. Dia kata Ustaz, bukan hari Jumaat. Hari Jumaat tu kiamat. Ini tanda kiamat lain. Kiamat memang berlaku hari Jumaat, tetapi tanda kiamat tak ada orang pun tahu hari apa keluar. Boleh jadi besok pun matahari tu terbit daripada barat. Siapa tahu? Kan? Sudah-sudah besok, apa hal bayang aku lain macam jadi? Dia tengok bayang dia. Selalu belah kanan ni, belah kiri pula. Mana matahari lah tu. Kita akan bincang nanti insya-Allah. Yang seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nuzul Isa bin Maryam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Maknanya ni tanda yang terakhir ataupun kita katakan tanda kiamat besar, turunnya Nabi Isa alaihi salam menyelamatkan umat Islam ketika itu. Dan seterusnya Nabi sebutkan wa Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ni Allah ceritakan dalam Quran. Surah Al-Kahfi ada, surah Al-Anbiya pun ada. Nabi ceritakan tentang Ya'juj Ma'juj. Kemudian Nabi sebutkan lagi wa salasatu khusuf. 3 gempa bumi. Yang pertamanya berlaku khasfun bil masyriq, gempa bumi di timur.
Kemudian Nabi sebutkan lagi wa khasfun bil maghrib, gempa bumi di barat. Dan yang ketiga Nabi sebutkan wa khasfun bi jaziratul Arab, gempa bumi di tanah Arab. 3 gempa bumi. Dan Nabi sebutkan yang terakhir, narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim, api yang keluar daripada Yaman menghalau manusia ke padang mahsyar. Cerita padang mahsyar pun panjang. InsyaAllah nanti kita akan ceritakan. Tapi kita nak ceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelumnya kiamat ni, 10 tanda ni. Tapi kita taklah bahas ke 10 ni. Mungkin kita akan pilih yang mana dan saja, ataupun yang mana sempat saja. Kita tak tahu yang mana keluar dulu. Nabi tak menceritakan mengikut susunan. Boleh jadi Dukhan dulu, boleh jadi Dabah dulu, boleh jadi Nabi Isa turun dulu, boleh jadi Ya'juj Ma'juj keluar dulu. Kita pun tak tahu mana satu. Tapi ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Sahih Muslim. Nabi sebutkan, inna awal al-ayat khurujan tul'u syamsi min maghribiha, sungguhnya tanda kiamat yang pertama ialah terbitnya matahari daripada barat. Kemudian Nabi sambung lagi, wa khurujud dabbah 'ala an-nasi duha wa iyyahuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala athariha qariban. Nabi sebutkan kemudian keluarnya binatang daripada bumi kepada manusia pada waktu duha. Entah mana yang akan berlaku dulu dan entah mana yang akan keluar dulu, tetapi keluarnya secara berderet ataupun terus tak ada berhenti. Makna lepas satu tanda keluar satu tanda, lepas satu tanda keluar satu tanda, yang satu mengikut yang satunya dalam jangka waktu yang singkat. Tuan-tuan, dalam hadis lain Nabi menyebutkan tanda kiamat itu lajunya seperti seutas rantai yang dipotong talinya berguguran manik-manik ke tanah. Bayangkan tuan-tuan, berapa banyak dan berapa lajunya tanda kiamat itu keluar. Makna kita sebut dah pada yang kuliah yang lalu, kita sebut apa? Apabila keluarnya tanda kiamat yang pertama, maka bermulalah episod azab itu. Dia tak ada berhenti dah. Terus daripada 1 pergi ke 2, daripada 2 pergi ke 3, daripada 3 pergi ke 4, daripada 4 pergi ke 5, terus sampai kiamat. Sebab tu Nabi sebutkan yang pertama sekali ialah berlakunya matahari terbit daripada barat. Tuan-tuan, kita pun tahu dah, apabila matahari terbit daripada barat, maka pintu taubat telah pun ditutup. Tak ada harapan lagi dah nak bertaubat. Yang mana beriman terus beriman, yang mana kufur terus kufur dengan kekufuran. Tuan-tuan bayangkan. Tapi Nabi sebutkan lagi tanda-tanda sebelum matahari terbit daripada barat. Dulu pernah satu hari viral dulu sekejap di internet. Kata NASA apa? NASA angkasawan punya ni lah. Dia katakan matahari akan hilang selama 3 hari. Disebutkan. Tapi tak berlaku kan? Ke dah berlaku? Ke saya tidur ke tak ada Makna tak berlaku lagi. Tapi disebutkan matahari akan hilang. Ini keluar ke hadis Nabi SAW. Nabi sebutkan matahari tak akan keluar. Matahari tak akan keluar selama 2 ataupun 3 hari. Tak akan keluar. Hari pertama tu kita lihat pukul 7 tu kita bangun, 7.30 kita bangun, kita lihat matahari tak ada, masih biasa lagi. Biasalah, mungkin kita bayangkan nak hujan kot. Mungkin biasalah kalau Malaysia ni nak hujan gelap lah. Masih lagi gelap. Yang mana pergi sekolah, yang mana pergi kerja, yang mana hantar anak, pergi hantar anak, yang mana pergi pasar, buat kerja seperti biasa. Sehinggalah pukul 9, pukul 10, lihat lagi matahari tak ada, masih lagi tak keluar. Perasaan mula
Takut. Kita kan gitu, benda pelik je kita takut. Tapi orang mana yang mengaji hadis ini, insya-Allah dia tahu apa yang akan berlaku. Tak ramai tahu hadis ni tuan-tuan, tak ramai. Kemudian dah masuk tengah hari, tak keluar juga. Tuan-tuan, dia bukan mendung macam nak hujan tu, gelap macam malam. Macam malam biasa tu kita pergi tu malam, macam tu lah gelap. Matahari tak ada. Keadaan mula kecoh dah ketika itu. Bukan berlaku di Malaysia saja, satu dunia. Kalau ditanya orang-orang yang mengkaji angkasa dan seumpamanya ini, dia akan mengatakan itu ialah fenomena alam. Biasalah. Orang yang tak percaya pada kiamat, dia akan kata itu fenomena alam. Tapi kita umat Islam, kita akan tahu ini adalah satu tanda yang mana nak keluarnya matahari terbit daripada barat. Itu tanda. Kemudian mula-mula kecoh dan seumpamanya. Besok orang tunggu lagi, bangun pagi-pagi orang tunggu lagi matahari tak keluar-keluar, masih lagi gelap. Keadaan waktu tu makin kecoh, jadi takut. Tapi orang yang mengaji hadis ni kita sebutkan tadi, dia tahu. Takut juga. Walaupun dia tahu, tapi takut juga. Yelah, pelik matahari tak keluar, kan? Jadi rasa macam janggal, matahari itu tak ada. Takut, perasaan takut mesti ada. Tapi dia tahu ini adalah satu tanda yang Allah berikan, yang bahawa keesokan harinya orang pun mula menunggu matahari keluar, dan dia lihat matahari telah pun terbit di barat. Orang semua tengok matahari telah terbit di barat. Semua orang menyaksikan. Wallahualam macam mana, tapi semua orang menyaksikan matahari itu terbit daripada barat. Orang mula terasa, yang inilah yang Nabi sebutkan, yang inilah yang Allah janjikan. Kami pun berkata pada ketika itu, amanu ajma'un, kami beriman dah sekarang. Kami semua beriman dah sekarang. Yang mana tak semayang di balik rumah ambil sejadah semayang. Yang mana tak pernah sedekah dibawa balik rumah ambil harta kemudian dibagi kepada orang miskin. Semua buat kebaikan pada hari itu. Dan ketika itu kita ingat, apabila matahari terbit daripada barat, apa saja yang kita buat Allah tak terima dah. Habis. Yang mana kufur ketika itu dia menyebutkan dia beriman kepada Allah, tak ada dah. Kufur, terus kufur. Pintu taubat telah pun ditutup. Hari itu Allah tutup pintu taubat. Sebelum daripada itu Allah buka seluas-luasnya pintu taubat. Tak ada seorang pun nak bertaubat kepada Allah. Tapi bila berlaku depan mata, matahari telah terbit daripada barat, semua orang beriman kepada Allah. Semua orang kata tak ada guna lagi dah iman ketika itu. Berlaku demikian. Orang yang sedekah terus sedekah. Orang yang beriman ketika itu masih lagi ada nyawa dan teruskan kehidupannya. Kalau ditakdirkan umurnya 10 tahun lagi untuk hidup, teruskan hidup dan pegang betul-betul iman itu, jangan kufur. Sebab selepas daripada itu ada lagi ujian yang berat untuk kita tempuh. Terlalu berat. Ini baru pertama ni. Ada 9 lagi kat belakang. Pertama ini pun kita takut dah. Itu belum keluar Dajjal lagi. Itu lagi fitnah yang besar. Nak ceritakan bahawa yang mana beriman terus pegang keimanan dia, yang mana kufur terus. Dan disebutkan di sini matahari itu akan berada ataupun diulang alik sebegitu selama 3 hari. Hari yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun kasanah, seumpama setahun. Matahari itu akan berlaku selama setahun, seolah-olah setahun, baru sehari tu. Hari yang kedua berlaku seolah-olah sebulan. Hari yang ketiga berlaku seolah-olah seminggu. Kemudian matahari itu balik-balik ke tempat asal, dia terbit daripada timur semula. Ini sebahagian pendapat.
Bila Nabi sebutkan begitu, yaumun kasanah, satu hari seumpama setahun, apa yang keluar daripada mulut sahabat ketika itu? Sahabat dengar dan sahabat bertanya. Gak dia tanya soalan apa? Enggak. Kalau kita tanya lain dah, kan? Kalau kita tanya lain dah. Kalau kita tanya, ya Rasulullah, makan kita macam mana makan? Kita tanya gitu. Tapi apa yang keluar daripada mulut sahabat, ya Rasulullah, kalaulah sehari itu seumpama setahun, kaifa nusalli, bagaimana solat kami? Ini yang keluar daripada mulut para sahabat, bagaimana solat kami? Kata Rasulullah, sembahyanglah seperti hari-hari kamu biasa. Walaupun kita katakan waktu itu seumpama setahun, takkanlah nak sembahyang zuhur hari ini, tahun depan sembahyang zuhur yang kedua. Tak. Rasulullah katakan, sembahyanglah seperti hari-hari kamu biasa, anggarkan seperti biasa. Wallahu alam, pada zaman itu ada teknologi ataupun tidak. Kalau ada teknologi, guna jam. Kalau tak ada, anggarkan seperti biasa. Agak-agak habis kuliah duha ni dalam pukul 11, maknanya 2 jam lagi nak masuk zuhur, anggarkan begitu. Habis kuliah maghrib, isyak masuk, terus main isyak. Sebab tak ada, matahari pun dah kelang kabut dah waktu tu. Nak tengok matahari tak boleh dah. Kalau zaman dulu tak ada jam diikut matahari, kan? Matahari sama bayangnya dengan kita asar. Matahari turun maghrib, hilang merah di langit isyak. Itu semua dipakaikan untuk gunakan lihat waktu sembahyang. Dululah tak ada jam. Tapi waktu dalam keadaan begitu, kita lihatkan bagaimana sembahyang, anggarkan seperti sembahyang biasa kamu. Agak-agak masak nasi tu berapa jam, anggarkan. Habis masak nasi ni mungkin dalam sejam, maknanya masuk dah waktu asar dan seumpamanya, dianggarkan begitu. Makna habis dah tanda kiamat yang pertama, hari yang keempat dia patah balik pergi ke tempat biasa, masuk balik di tempat. Dia akan terbit di timur. Kemudian selepasnya habis tanda kiamat yang pertama itu, terus keluar tanda kiamat yang kedua, yakni dabbah. Tuan-tuan, dabbah ini yang kita sebutkan binatang ataupun makhluk yang berkaki 4. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah ceritakan tanda kiamat yang kedua ini. Allah sebutkan di dalam Quran surah An-Naml ayat 82. Kata Allah, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ini Allah sebutkan dalam Quran. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, mana Allah sebutkan ketika mana telah jatuhnya perkataan. Di sini banyak pendapat apa yang jatuh perkataan itu. Pendapat yang pertama, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang mana telah hilang perkataan ketika itu manusia mula menjadi rosak. Manusia mula menjadi rosak, meninggalkan perintah Allah. Ini apabila perkataan telah jatuh, maka Allah akan hantarkan dabbah, kita katakan sejenis binatang yang akan keluar daripada bumi. Atau pendapat yang kedua yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud, katanya apabila telah jatuh perkataan itu, matinya ulama tak ada dah. Ini beberapa pendapat yang mengatakan wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard, dan Allah keluarkan binatang yang melata daripada bumi. Apa tugas dia? Apa tugas dia? Dia tak merosakkan orang, dia tak bunuh orang pun. Dia takkan bunuh orang. Dia akan pergi kepada semua orang. Jangan risau, dengan kita pun dia datang, dengan orang lain pun dia datang, semua dia datang.
Seorang pun dia takkan miss. Tapi dia datang, dia bukan nak membunuh. Dia datang, dia nak berkata-kata dengan manusia, dan dia akan berikan tanda kepada manusia, engkau ini mukmin ataupun kafir. Dua ni saja. Dan ketika itu manusia, Allah lupakan seketika namanya. Kita tak panggil dah nama dia, kita panggil dua saja. Sama ada kita panggil dia mukmin ataupun kita panggil dia kafir. Dua saja. Jumpa kawan kita, oi mukmin, mari sini, kita tak panggil nama dah. Jumpa orang kafir, oi kafir, mari sini, kita kan campur-campur kawan kita. Kafir ada, mukmin pun ada. Tapi waktu itu dia akan pergi kepada setiap manusia, dia akan berikan tanda. Walaupun kita katakan kita seorang Islam, sekarang kita boleh sorok-sorok lagi tuan-tuan, orang pun tak tahu kita ni betul-betul nakkan ilmu agama, betul-betul nakkan Islam ataupun tidak. Dalam Islam ada orang munafik, kita pun tak tahu orang munafik itu bagaimana. Dia keluar nanti, dia akan berikan tanda, kamu ini kafir. Kita pun tahu, oh dia ni kafir rupanya. Dulu ya pergi majlis ilmu, semayang tak pernah tinggal. Dia akan berikan tanda itu. Dia akan bawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Tongkat Nabi Musa ni dia akan suluh ke muka kita, dia akan berseri-seri wajahnya. Cincin Nabi Sulaiman dia akan suluh kepada orang yang kafir, akan gelap gelita wajahnya. Tugas dia itu saja. Wallahu alam berapa lama dia duduk dekat sini kita pun tak tahu, tapi tugasnya dia akan pergi kepada semua orang, kemudian dia akan hilang. Dia akan hilang, tak datang. Tugas dia itu saja. Dia takkan merosakkan harta benda, takkan merosakkan bumi, tak. Tugas dia diberikan tanda orang itu mukmin ataupun kafir. Ulama kaji dia ini siapa? Dabbah ini apa? Ada beberapa pendapat yang mengatakan dabbah ini, antara pendapat-pendapat yang diberikan adalah unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh ni pendapat. Ada pendapat juga mengatakan Al-Jasasah, yang mana seorang sahabat Nabi terdampar di sebuah pulau. Datang seekor binatang yang tidak tahu jantinanya kerana penuh bulu di badannya. Dipanggil diri dia sebagai Al-Jasasah. Itu juga pendapat. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan dabbah itu adalah manusia yang pandai berbicara, yang ajak berdebat sesama mereka, ajak berdebat sesama mereka supaya mereka kufur kepada Allah, supaya mereka kufur kepada Allah, tak lagi melakukan ajaran-ajaran Islam. Tapi pendapat ini, kata Imam Al-Qurtubi, sangat lemah, kerana mustahil kalau dabbah itu manusia, bermakna tanda kiamat itu bukanlah yang kita katakan yang ini luar biasa, tak. Orang pandai berbicara itu perkara biasa, sebab tanda-tanda kiamat yang 10 ini semua luar biasa. Tetapi kalau manusia lah yang dikatakan dabbah itu, yang itu bukan luar biasa, itu biasa saja. Makna pendapat ini lemah, kata Imam Al-Qurtubi. Wallahu alam dia yang mana, tak ada siapa yang boleh mensahihkan. Dan kita kena yakin sahaja bahawa adanya binatang yang akan keluar daripada bumi pada waktu duha. Dia akan pergi kepada semua manusia. Dia akan pergi kepada semua manusia. Yang kita katakan tukallimuhum annan nas, dia akan berkata dengan manusia, kamu ini beriman dan kamu ini kafir. Kalau ramai-ramai ada kawan-kawan kita dekat sana, kita nak panggil kawan kita, waktu tu manusia dilupakan nama seketika. Kita nak panggil kawan kita yang seorang tu, oi mukmin. Dalam tu berapa ramai mukmin ada, kafir pun ada. Kata Rasulullah, sesiapa yang kita nak panggil pada waktu itu mengikut niat kita. Kalau kita nak panggil seorang kawan kita yang itu, dia seorang je akan paling, bukan semua. Ini kuasa Allah. Dan ini juga tidak merosakkan keimanan kita.
Dia habis tugasnya, dia pun hilang. Apabila dia hilang, turunlah tanda kiamat yang ketiga, Ad-Dukhan. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, surah Ad-Dukhan ayat 10. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yakhshan nasa hadha 'adzabun alim rabbana kshif 'anna al-'adzab inna mu'minun. Ayat 10 hingga 12. Kata Allah, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, asap yang nyata yang menyelimuti manusia. Inilah azab yang pedih. Pada ketika itu orang kafir berdoa kepada Allah, Rabbana kshif 'annal 'adzab inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab ini, sungguhnya kami beriman dah. Sungguhnya kami beriman dah. Makna asap yang turun daripada langit. Orang tanya, ustaz, yang jerbu-jerbu yang berlaku di negara kita tu dukhan ke? Bukan, itu jerbu. Itu jerbu yang keluar daripada bumi tak. Tapi Allah sebut dalam Quran, fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah asap yang keluar daripada langit. Langit bukan bumi. Makna nak sebutkan di sini bukan jerbu, dia akan keluar daripada langit. Dan pendapat banyak yang mengatakan, antara pendapat, dukhan telah pun berlaku. Ini pun lemah. Dan ada pendapat mengatakan dia belum berlaku. Ini kuat. Pendapat yang mana kata telah berlaku diambil ketika mana dukhan itu dia tak maksudkan asap. Dukhan dimaksudkan ialah kelaparan. Dukhan yang dimaksudkan ialah kelaparan. Ini dah berlaku zaman Rasulullah dulu, bukan asap. Yang ini disebutkan ketika mana Rasulullah berdakwah di Mekah dulu. Tak ada orang pun terima dakwah Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku menghadapi mereka dengan menimpakan kelaparan kepada mereka selama 7 tahun seperti mana kaum Nabi Yusuf. Makna kaum Nabi Yusuf dulu pun telah terkena kelaparan, dan ini pun berlaku zaman Rasulullah. Tolong berikan kelaparan kepada umat ini kerana dia tak terima dakwah. Ini satu pendapat. Dan pendapat yang kedua, yang mana pendapat Ibnu Abbas. Satu hari Ibnu Abbas tak dapat tidur malam. Dia berjumpa dengan sahabat. Dia kata, aku tak dapat tidur kerana aku teringatkan akan kata-kata Nabi. Dukhan itu yang mana Nabi pernah menyebutkan, yang mana ada satu bintang berekor. Kalau bahasa kita mungkin kita sebut meteor. Bintang berekor tu sebut meteor ke tahi bintang? Benda begitulah, antara dua lah. Bintang yang berekor itu, yang panjang itu, sama ada meteor ataupun tahi bintang. Dia akan lalu di atas dunia, di atas bumi dia akan lalu. Dan ketika itu dia turunkan asap daripada langit. Ini pendapat yang kedua. Dan disebabkan itu dia katakan, aku tak boleh tidur kerana aku mengingatkan kata-kata Nabi ini, Ad-Dukhan. Aku takut dia berlaku. Aku takut dia akan berlaku. Aku tak boleh tidur. Dan ini pendapat yang mengatakan langit akan turunkan asap pada ketika itu. Asap ini dia akan pergi kepada semua orang. Dia akan terkena kepada semua manusia. Yang mana terkena asap itu, yang terkena kepada orang-orang yang beriman, maka dia akan terkena sesama biasa saja. Sesama biasa. Makna sesama biasa lah, tak ada apa. Itu orang beriman. Kalau pergi kepada orang kafir, dia akan terkena azab yang amat pedih, yang Allah sebutkan dalam Quran tadi.
Hadza azabun alim. Ini azab yang pedih. Terkena kepada orang kafir, dia akan merosakkan otak tadi tu. Ini kepada orang yang kafir kepada Allah. Bila kena kepada orang kafir menyebut kepada Allah, Rabbana kashif 'annal azab inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, hilangkanlah azab ini, sekarang kami beriman dah. Tiga tanda ini dia tidak merosakkan iman seseorang. Tak ada. Habis tiga tanda ini, kemudian masuk kepada tanda yang keempat. Dukhan itu berapa lama dalam dunia pun Allah alam, kita pun tak ada yang pastikan berapa lama dia berada di atas bumi. Bila terkena kepada semua orang, akhirnya dia pun hilang. Keluarlah tanda yang keempat, iaitu Dajjal. Dajjal ceritanya panjang. Dajjal ceritanya panjang. Nabi ceritakan banyaklah di dalam hadis-hadis Nabi tentang sifatnya, tentang apa yang dibuat. Dajjal keluar, baru dia merosakkan iman seseorang. Tiga awal tadi dia tak usah. Dia cuma lihat saja. Matahari terbit, dabbah, dukhan. Yang keempat, Dajjal keluar, dia akan mengakunya diri sebagai Allah. Akulah Allah. Orang yang kufur ataupun orang yang kafir pada Allah, tak beriman, dia akan ikut. Tuan-tuan, kita sebut dah pada kuliah yang lalu, Dajjal ini dia tak akan keluar dalam keadaan kita tengah senang lenang begini. Dia akan keluar dalam keadaan kita tengah susah. Makanan tak ada, minuman tak ada, matahari panas, hujan tak turun-turun, dia akan keluar. Dan dia akan berikan kesenangan kepada orang-orang manusia. Dan manusia itu kena ikut dia. Manusia itu kena mengaku diri sebagai Allah. Ini tugas dia. Tuan-tuan, Iblis pun tak mengaku dirinya Allah. Iblis tak mengaku dirinya Allah. Dia tak nak sujud kepada Nabi Adam saja. Tapi Dajjal ini, dia akan mengaku dirinya sebagai Allah. Dajjal bila dah keluar, bila kita katakan bila adanya Dajjal, dulu lagi zaman Rasulullah ada dah Dajjal ini. Satu hari diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini, dia belum masuk Islam lagi ketika itu. Dia belum masuk Islam. Dia agama Nasrani. Dia berlayar di satu di sebuah laut. Naik atas kapal seramai 30 orang. Seramai 30 orang berlayar. Tiba-tiba kapalnya itu tak dapat dikawal. Tak dapat dikawal, akhirnya kapalnya itu dibawa oleh Allah ke sebuah pulau. Berehatlah mereka 30 orang di situ. Sedang mana berehat, tiba-tiba keluar seekor binatang yang tidak tahu jantinanya lelaki ataupun perempuan, sebab penuh bulu di badan. Binatang, bentuk binatang, tapi boleh berkata. Dia kata, ayuhan nas, man antum. Dia kata, wahai manusia, kamu ni siapa? Terkejut Tamim Ad-Dari dan sahabat-sahabat yang lain. Mujur 30 orang. Kalau 2 orang, cabut dah. Sebab binatang tiba-tiba dia terkejut sebab boleh berkata-kata. Orang Arab ni pun satu, dia berani. Dia pun kata, aku Tamim Ad-Dari, orang Arab. Kami orang Arab berlayar di atas lautan, akhirnya kapal kami tidak dapat dikawal, bawalah ke pulau ini. Dia kata, ma'antis, apa kau ni? Kau ni apa? Dia nak tengok orang macam bukan orang, nak tengok binatang boleh bercakap pula. Ma'anti, kau ni apa? Dia kata, ana al-jassas, aku al-jassas. Dia kata, wahai manusia, masuklah ke dalam gua ini, kerana ada seorang lelaki yang menunggukan maklumat daripada kamu. Tuan-tuan, Tamim Ad-Dari dengan sahabat yang lain memberanikan diri. Tak ada orang dalam pulau tu. Tak ada orang. Tak ada orang dalam pulau tu. Kemudian dia pun masuk. Bila dia masuk, dia lihat seorang lelaki yang sedang dirantai, diikat.
tangannya di atas tengkuk, kakinya diikat, peha dirapatkan ke dada, duduk gitu. Dia pun terkejut. Dia kata ada seorang lelaki di dalam ini yang sedang diikat. Kata lelaki dalam itu tadi, man antum, siapa kamu? Dia pun cerita, Tamim Ad-Dari pun ceritakan balik, kami daripada golongan Arab, bangsa Arab, datang naik atas kapal, akhirnya masuk di pulau kamu, jumpa dengan Al-Jassasah, dia suruh masuk ke dalam untuk bertemu dengan kamu. Kemudian Tamim Ad-Dari mengatakan, siapa kamu? Man anta? Lelaki tadi ni tak jawab. Dia pun tanya soalan kepada Tamim Ad-Dari. Dia kata, wahai manusia, tolong ceritakan aku tentang Nakhlu Baisan, tolong ceritakan aku tentang kebun kurma Baisan. Kata Tamim Ad-Dari, tentang apakah yang engkau nak tahu? Kata lelaki itu tadi, adakah benda itu, buah itu masih lagi mengeluarkan buah? Adakah kebun itu masih lagi mengeluarkan buah? Kata Tamim Ad-Dari, ya, masih lagi dan banyak lagi dikeluarkan buah. Kata lelaki itu tadi, satu hari nanti kebun itu tidak akan buah, tidak akan keluarkan walau satu pun buah, takkan. Kemudian ditanya lagi, tolong ceritakan aku tentang Buhairah At-Tabariyah, tolong ceritakan aku tentang Tasik Tabariyah. Kata Tamim Ad-Dari, tentang apakah yang engkau nak tahu? Kata lelaki itu tadi, tolong ceritakan aku, adakah dia masih lagi keluarkan air? Dia kata, ya, penuh dengan air. Kata lelaki ini tadi, satu hari nanti Tasik ini tidak akan keluarkan walaupun setitik air. Tasik Tabariyah. Kemudian dia tanya lagi, dia kata, wahai manusia, ada tak seorang lelaki daripada golongan Arab yang mengaku dirinya sebagai Nabi? Nabi Ummiyin, apa yang dia sedang lakukan? Adakah orang Arab mengejarnya untuk membunuhnya? Dia kata, ada. Muhammad, orang Arab sedang membunuh, mencari dia, nak membunuhnya. Dia berhijrah daripada Mekah ke Yathrib di Madinah, dan dia telah membina sebuah negara Islam. Kata lelaki ini tadi, beruntunglah orang yang mengikut lelaki itu, kerana tak lama lagi aku akan keluar, aku akan bebas. Kata lelaki ini tadi, ini Masihud Dajjal, akulah Dajjal. Tuan-tuan jangan pandang pelik saya pula. Dia kata, akulah Dajjal. Rupanya bukan cerita tu. Makna kata lelaki itu tadi, akulah Dajjal. Tuan-tuan, Tamim Ad-Dari ini tadi balik, Allah alam dia balik bagaimana. Akhirnya dia balik, dia belum ceritakan lagi kepada Rasulullah, dia tak masuk Islam lagi. Selang beberapa tahun, dia pun jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak ceritakan satu kisah kepada kamu. Dia ceritakan balik apa yang berlaku di pulau itu. Ceritakan balik apa yang berlaku di jumpa Dajjal. Akhirnya Rasulullah pun berdiri di atas mimbar, dia menceritakan kepada seluruh manusia, seluruh sahabat-sahabat, dan keluarlah hadis ini. Tu yang kita katakan, Dajjal telah pun ada pada zaman Rasulullah. Dia dipanjangkan umur oleh Allah. Wallahu alam dia dah bebas ataupun belum, kita pun tak tahu. Pulau itu masih lagi ada ke Ustaz? Masih. Tapi di mana? Wallahu alam. Kalau kita tahu, kita pergi dah. Kita ikat dia lagi, jangan kasi dia bebas. Tapi kita pun tak tahu. Kan? Kita tak tahu di mana destinasi ataupun tempat di mana Dajjal itu diikat. Kemudian Nabi ceritakan banyak sifat-sifat Dajjal ini. Matanya buta sebelah, dan sebelah lagi terjojol keluar matanya seperti buah anggur, rambutnya kerinting, mukanya merah, dan tertulis perkataan kafara di dahi. Orang yang buta huruf pun boleh nampak perkataan itu. Tapi tuan-tuan, diingatkan di sini, ini juga pendapat. Dia tak akan datang tiba-tiba dalam keadaan begitu, datang jumpa manusia, tak. Kita sebut dah dulu. Dia akan datang dalam keadaan orang dah ramai di bawahnya.
pengikutnya dah terlalu ramai, barulah dia mengaku dirinya sebagai Dajjal. Mustahil kalau dia tiba-tiba keluar, dia akan datang jumpa kita di sini, "Oi, aku Dajjal ni." Dia tak sebut Dajjal lah, "Aku Allah ni, mari ikut aku." Agak-agak kita nak ikut ke tuan-tuan? Tak nak. Kita pun tahu, kita pun beriman lagi. Tapi dalam keadaan yang begitu, yang dia datang dalam keadaan orang susah, tak ada makanan, tak ada minuman, dia akan datang dengan kaum-kaum dia, dengan pengikut-pengikut dia untuk berikan kesenangan. Hujan itu tak ada, tiba-tiba dia bawa turun hujan, amtiri, dia turunkan hujan. Hujan betul. Kita pun lihat, wah, ni Allah ni kasi. Kata Dajjal tu tadi, "Tak mengakukah lagi aku ini Allah?" Nabi pesan, dia kata, "Wahai manusia, kita tidak boleh tengok Allah selepas kita mati. Selepas kita mati, baru kita dapat lihat Allah. Dan Allah kita tidak cacat." Itu je Nabi pesankan kepada umat manusia. Allah tak cacat, dia buta sebelah, Allah tak buta sebelah. Itu pesanan Nabi kepada umat Islam, supaya kita tidak terikut Dajjal. Dajjal dia boleh datangkan mak ayah kita semula. Dajjal dia boleh menghidupkan orang yang dia matikan. Dia boleh hidupkan orang yang dimatikan. Satu hari ada seorang lelaki yang keluar untuk membunuh Dajjal ni tadi. Keluar dia. Waktu itu dalam keadaan yang semua orang takut nak keluar. Takut dia nak keluar. Dia pun lalu datang. Tiba-tiba pengikut-pengikut Dajjal ni tadi tangkap lelaki. Tangkap lelaki ni dan bawa berhadapan dengan Dajjal. Kata Dajjal tu, "Kamu nak pergi mana?" Dia kata, "Aku nak bunuh kamu." Tuan-tuan, waktu itu, ketika itu punya ramai orang menyaksikan mereka ni. Penuh orang tengok. Dia kata, "Aku ini Allah." Tak mengaku lagi ke aku ini Allah? Lain semua dengar. Dia kata, "Tak, aku tak mengaku kau ni Allah." Dia pun pergi bunuh, ataupun kita katakan dia belah lelaki itu tadi. Pecah dua. Belah dua. Kemudian dia berjalan di tengah-tengah badan itu tadi, pergi ke ujung sana. Dia pun berkata kepada semua orang yang menyaksikan, "Tak percaya lagikah aku ini Allah?" Kemudian lepas dia bunuh itu, dia cantumkan semula, hidup balik lelaki itu. Dia pun berkata-kata dengan lelaki itu, "Wahai lelaki, aku ini Allah. Tak percaya lagi?" Kata lelaki itu, "Aku bertambah yakin, dan aku sangat yakin sekarang ini engkau ialah Dajjal." Bukan mengaku diri Allah, tak. Aku bertambah-tambah yakin yang engkau ini bukan Allah, engkau Dajjal. Tuan-tuan, ulama cari siapa lelaki ni. Dajjal ni dia boleh bunuh seorang tu je, orang lain tak boleh bunuh dah. Yang tu je, sekali tu dihidupkan pun sekali tu. Dia boleh hidupkan manusia hanya seorang tu saja. Ulama kaji siapa lelaki ni. Kata ulama, lelaki ini adalah orang yang mengaji hadis ini juga. Dia tahu apa akan berlaku. Orang yang mengaji hadis ini, dia tahu dah satu hari nanti Dajjal akan bunuh seseorang dan dia akan hidupkan kembali. Dihidupkan kembali orang lelaki yang mengaji hadis ini tadi, dia akan berkata, "Aku bertambah-tambah yakin bahawa engkau adalah Dajjal, bukan Allah." Sekali itu je dia boleh bunuh. Tu orang yang mengaji hadis ini beruntung, dia tahu laki lah, kan? Maknanya nak sebutkan di sini dia akan masuk. Kata Nabi SAW, Dajjal akan duduk di bumi ini selama 40 hari. Sama juga Nabi sebutkan hari pertama Yaumun Kasan, satu hari itu bersamaan dengan setahun. Hari yang kedua bersamaan dengan sebulan. Hari yang ketiga bersamaan dengan seminggu. Dan hari yang keempat seperti hari-hari biasa kamu. Bayangkan tuan-tuan, bagaimana keadaan yang huru-hara. 40 hari rasa sekejap, tapi satu hari itu bersamaan dengan setahun. Azab dah waktu itu. Yang ini yang kita katakan kena jaga iman kita. Dunia waktu itu dah mula huru-hara. Huru-hara dah waktu itu dunia, yang mana dikatakan banyaknya manusia ketika itu mengikut Dajjal kerana diberikan kemewahan dan keselamatan yang ada pada ketika itu.
diberikan. Ramai. Suatu Nabi sebutkan, kalau Dajjal keluar besok, ikatlah isteri dan anak-anakmu di rumah. Makna jaga betul-betul isteri dan anak-anak, kerana mereka ni lemah dan cepat terpengaruh. Sebab tu bila Dajjal keluar, sama-sama kita nak menentang kezaliman dia, nak menentang. Tapi tak ada siapa yang boleh menyetubalikkan umat Islam kecuali ada seorang lelaki yang Nabi sebutkan, namanya seperti nama aku, nama ayahnya seperti nama ayah aku. Dia akan menyetubalikkan umat Islam pada ketika itu, yakni dipanggil sebagai Al-Mahdi. Al-Mahdi ni dia tak ditulis dalam tanda besar kiamat, cuma dia masuk saja cerita dalam. Dia akan keluar, dia akan satu padukan balik umat Islam ketika itu. Dia akan dia akan dibai'ah di Mekah. Tetapi dia tak mengaku dirinya sebagai Al-Mahdi, tak mengaku. Sekarang kita tengok berapa ramai orang yang mengaku dirinya sebagai Al-Mahdi. Kan? Berapa ramai. Jangan kata Al-Mahdi, Tuhan pun dia mengaku, Rasul pun dia mengaku, Rasul. Akulah Nabi, kata dia, daripada kalangan kamu. Haji Kahar mengaku dirinya sebagai Rasul Melayu. Bila kena tangkap, saya dengan ini menyatakan bahawa saya meletakkan jawatan sebagai Rasul. Bayangkan. Habis kisah tu, ingatkan dah taubat lah, masuk dalam penjara Sungai Buloh, penjara Kajang ke penjara Sungai Buloh. Dia bawa masuk ke dalam penjara. Rupanya ada lagi dia buat ke dalam tu. Diceritakan oleh sahabat-sahabat di jabatan agama. Ingatkan taubat dah, tak mengaku dah dirinya sebagai Nabi. Rupanya duduk dalam tu, dia masih lagi buat kerja tu. Disuruh orang mengaku dirinya sebagai Nabi. Dia kata kepada banduan-banduan tu, dia kata, kau baca surah Yasin dah? Baca. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu aku dah tu, kata dia. Yang peliknya banduan pun percaya tu. Ada juga yang ikut tu. Ilmu apa pakai kita pun tak tahu. Ikut juga tu. Langsung dapat cerita ni daripada pegawai penjara. Akhirnya dia diasingkan tinggal seseorang. Waktu tu berapa ramai orang ikut dia. Dia kata, aku lah tu utusan Allah. Bayangkan tuan-tuan, orang mengaku diri sebagai Nabi, orang mengaku diri sebagai Tuhan, orang mengaku diri sebagai Imam Mahdi, lagi buat statement lagi, kan, press conference lagi. Dia kata, saya lah Imam Mahdi. Dia, isteri dia dan kawan-kawan dia lagi berborang. Imam Mahdi dia takkan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Dia pun tak nak jawatan tu. Dia kata, aku tak nak jawatan ni. Aku tak layak untuk memegang khalifah ataupun memimpin umat Islam, tak layak. Itu Imam Mahdi. Kata Nabi SAW, dia daripada keturunan Fatimah, daripada keturunan Hasan. Kalau Imam Mahdi itu makan sambal belacan, imam masjid je kot rasanya. Kan? Maknanya kita nak sebutkan bukan Imam Mahdi. Dia tak mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Tak mengaku. Jadi bila orang dah bai'ah dia di Mekah, dia kata, tak apa, aku terima tawaran ini, tapi dengan syarat kamu semua bersama-sama membantu aku dan menolong aku untuk sama-sama kita bentras Dajjal ini dan menyetupadukan balik umat Islam. Imam Mahdi dia tak dapat membunuh Dajjal. Itu bukan tugas dia. Tugas dia bukan bunuh Dajjal. Tugas dia hanya menyetupadukan umat Islam semua. Sekarang kita tengok umat Islam berapa banyak pecah. Sebelah sini satu kaum, sebelah sini satu kaum, sebelah sini satu kaum. Pecah. Tak ada kesefahaman. Tapi Imam Mahdi akan keluar, dia akan satu padukan balik umat Islam, sama-sama menentang kejahatan dan kezaliman yang ada di muka. Berlaku peperangan kecil ni semua akan berlaku di negara sana, negara sini. Dan ketika mana Imam Mahdi nak sembahyang bersama dengan pengikut-pengikutnya, turunnya tanda kiamat yang seterusnya, yang ke-5, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika mana orang nak sembahyang dah, tiba-tiba turunnya Nabi Isa, orang pun berkata,
Ini Nabi Allah, Nabi Isa alaihissalam. Dia orang tahu yang itu adalah Nabi Isa, dan orang buka laluan untuk Nabi Isa mengimami solat itu. Kata Nabi Isa, kamu teruskan dengan imam kamu. Aku turun tidak bawa syariat yang baru, aku turun mengikut syariat saudara Muhammad Rasulullah. Dia tak bawa syariat yang baru. Maknanya menolak habis pendapat-pendapat Kristian yang mengatakan Nabi Isa lah yang sebenarnya Nabi terakhir. Tak, Nabi Isa bukan Nabi terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi terakhir. Sebab Nabi Isa tidak bawa syariat yang baru. Dia turun pun dia akan musnahkan salib, dia akan musnahkan gereja, dia akan bunuh babi ketika itu. Pasal apa bunuh babi, wallahu alam, kita pun tak tahu. Mungkinlah waktu itu babi itu mengganas, kita pun tak tahu lah. Tapi dia akan bunuh babi khinzir, salib-salib dipatahkan. Dia akan betulkan balik pandangan orang Kristian yang mengatakan aku ini anak Allah. Dia akan betulkan balik. Kita sebut dulu Nabi Isa, dia akan hidup di dunia ini selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Mana dimatikan pada ketika usianya 40 tahun. Ketika diangkat ke langit, umur Nabi Isa 33 tahun. Dan kata ulama, dia akan mati 7 tahun selepasnya. Nabi Isa dia akan kahwin dan beranak pinak dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dipilih, Allah alam, kita pun tak tahu. Beruntunglah, kan, dia akan hidup berkeluarga. Dan dia pun lepas sembahyang akhirnya bergerak berjalan menuju ke Palestin. Berada di depan pintu Babul Lud. Dia pun buka pintu itu dan melihat Dajjal berada di depan matanya. Waktu itu dalam keadaan itu Dajjal dengan kaum dia, Nabi Isa dan Imam Mahdi berada dengan kaum dia, pengikut-pengikutnya. Dah jadi dua puak, dah nak bergaduh dan berperang. Akhirnya dibuka Babul Lud itu, pintu Lud itu di Palestin. Dia melihat Dajjal di depan mata. Tuan-tuan, bila Dajjal lihat Nabi Isa di depan mata, Nabi Isa tak bunuh pun. Dia cuma lihat saja Nabi Isa dan akhirnya cair badan Dajjal itu. Seperti mana garam diletakkan di dalam air, cair terus, tak bunuh pun. Dilihat begitu. Yang tinggal siapa? Yang tinggal ialah pengikut-pengikut Dajjal yang berada ribuan belakang. Yahudi, Nasrani, Islam sendiri pun ikut. Yang mana kufur, ikut Dajjal, kufur. Disitulah mereka, dia tengok ketua dia dah mati, apa nak buat? Dia lari bersembunyi. Sembunyi belakang bukit, belakang bangunan, belakang pokok. Waktu itu yang kita katakan setiap bangunan dan tumbuh-tumbuhan akan bersuara memberitahu kepada umat Islam, wahai Muslim, di belakang aku ada orang kafir, mari bunuh. Semua bangunan akan bersuara. Jangan bayanglah tuan-tuan bagaimana mulutnya kat mana ustaz, tak tahu, nanti kita tahulah. Kan dibagi tahu. Dan satu hadis Nabi sebutkan ada satu pokok yang tidak diberitahu di belakangnya ada siapa, yang disebutkan dalam hadis pokok Gharqad. Pokok ni saja dia tak bagi tahu ada orang di belakang. Tuan-tuan tengok di Palestin, di Israel, berapa banyak dia orang tanam pokok Gharqad ini. Terlalu banyak dia tanam. Dia orang pun kaji hadis ni. Dia orang kaji apa yang berlaku dan akan berlaku pada kiamat nanti. Pokok Gharqad. Yang lain semua kan akan beritahu. Akhirnya berlakulah peperangan yang dahsyat antara Islam dan kafir ketika itu. Berlaku peperangan. Kita di mana? Wallahu alam. Jangan doalah. Jangan kita minta kepada Allah rasa macam seronok juga perang ni, tak ya. Bahaya tuan-tuan. Kita pun iman kita lemah, kita pun tak tahu bagaimana. Jangan cubalah kita nak rasa Dajjal ni nak tengoklah muka dia macam mana. Tak payah. Dajjal ni dia akan pergi semua tempat, kita sebut dah dulu. Dia akan pergi semua tempat. Setiap ada di muka bumi ini dia akan jejakkan kaki. Kecuali Mekah dan Madinah, dia tak akan masuk. Di Mekah dan Madinah dikelilingi oleh para malaikat yang menjaga setiap inci daripada Dajjal itu masuk. Kita pun kata ustaz,
kita ni pun duit ada, mari kita pindah sama ke Mekah. Sabar dulu tuan-tuan, belum tahu lagi. Sebab ketika mana hari Dajjal itu datang bersisiran di tepi pantai pula, di tepi Mekah dan Madinah itu, Mekah dan Madinah akan bergegar, menggoncang dan menghamburkan keluar orang-orang munafik dan orang fasik. Kita kalau orang munafik, kalau orang fasik yang sentiasa buat dosa, pergi ke Mekah, Allah akan keluarkan juga kita dalam Mekah dan Madinah itu. Sama juga. Dan cuba lihat di Madinah, ada satu bukit yang Nabi sebutkan, Jabal Habsyi ataupun Bukit Dajjal. Dajjal akan berdiri di atas bukit itu dan dia akan beritahu kepada pengikut-pengikutnya, wahai kaumku, lihatlah bangunan putih itu. Bangunan putih ialah Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Itulah Masjid Ahmad. Ahmad Rasulullah lah. Ahmad pun Rasulullah, Muhammad pun Rasulullah, ada dua nama. Dalam Quran pun sebut Ahmad, dalam Quran pun sebut Muhammad. Min ba'di ismuhu Ahmad, dalam surah Saf Allah sebut Ahmad. Kemudian dia akan berdiri di situ, di atas bukit. Tuan-tuan, Arab Saudi dia buat istana atas bukit itu. Dia buat istana di atas bukit Dajjal, Jabal Habsyi. Boleh tengok kat internet, type Jabal Habsyi ataupun Bukit Dajjal, lihat istana yang dibina. Untuk siapa? Wallahu a'lam. Ini tapi sekarang ada ulama yang mengatakan Arab Saudi kembali balik jalan yang betul, sebab pemerintah dia dah bertukar. Raja Salman, kan? Raja Salman ni bila kita lihat dia berada betul di jalan Allah berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Kita harap dan kita doakan Raja Salman betul-betul berada di jalan Allah dan betul-betul boleh menegakkan Islam selepas daripada ini. Sebab lihat dia memang dah ke arah situ dah, kan? Dia memang dah ke arah situ dah. Cuba kita harapkan satu perubahan daripada Arab Saudi nak menjaga Mekah dan Madinah. Dan Mekah dan Madinah Dajjal tak boleh masuk. Dan satu lagi Dajjal yang tak kacau manusia ialah kita sebutkan orang yang menghafal dan membaca surah Al-Kahfi. Dia takkan dekat. Sebab tu Nabi sebutkan, bila tibanya Jumaat, maka sebutlah ataupun bacalah surah Al-Kahfi. Paling baik 1 sampai 110 lah. Ada hadis lain lagi mengatakan 1 sampai 10 dan 100 sampai 110. Ada lain lagi mengatakan 1 sampai 10. Ataupun ada mengatakan yang berada bila tiba-tiba berada di depan mata kita, maka bacalah surah Al-Kahfi itu, maka dia akan hindarkan diri daripada kita. Itu saja yang dia tak akan datang. Yang lain semua dia akan datang dan suruh mengaku dirinya sebagai Allah. Dan ketika mana tadi kita sebutkan Dajjal pun mati disebabkan melihatnya Nabi Isa AS, berlakulah peperangan yang dahsyat. Musnah habis, mati habis semua orang kafir. Akhirnya tinggal Islam sahaja yang menguasai dunia ketika itu. Islam saja semata-mata. Imam Mahdi pun telah wafat, tinggal Nabi Isa dan pengikut-pengikut umat Islam yang lain. Aman, seaman-amannya. Budak kecil boleh bermain dengan ular, boleh biarkan budak kecil bermain dengan ular. Kambing boleh bermain dengan harimau. Nak ceritakan betapa amannya ketika itu. Terlalu aman. Aman sangat-sangatnya. Tapi keadaan itu pun tak lama, hanya sekejap saja. Dan akhirnya Allah pun bawa turun tanda kiamat yang seterusnya, yakni keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Allah sebutkan di dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi pun ada, dalam surah Al-Anbiya pun ada. Tuan-tuan lihat surah Al-Anbiya ayat 96 dan 97, boleh refer balik nanti. Dan surah Al-Kahfi ayat 92 hingga 99, Allah menceritakan tentang perihal Ya'juj wa Ma'juj. Dan kita tak tahu dia itu apa, tapi memang kita sebutkan di situ dia ialah orang lah. Yang kuat mengatakan Ya'juj Ma'juj ialah manusia, orang yang hidupnya lama dulu dah, zaman Zulkarnain dulu.
Yang mana Zulkarnain pergi ke satu sebuah kampung dan berkata dengan orang-orang kampung, berkata dengan Zulkarnain, wahai Zulkarnain, tolong kami untuk membantras dan membunuh Ya'juj Ma'juj ini kerana dia merosakkan bumi. Kami akan beri upah kepada kamu. Kata Zulkarnain, tak payah, Allah beri upah lagi banyak daripada kamu. Allah beri upah lagi banyak daripada kamu. Cuma aku nak satu saja, tolong carikan aku besi, logam dan panaskan dia, supaya kita boleh masukkan dia ke dalam lubang yang dalam. Lalu dia membuat satu lubang yang besar, yang mana tidak boleh dicapai oleh Ya'juj Ma'juj ini, dan tidak boleh dikorek oleh Ya'juj Ma'juj ini, tak boleh. Kita bayangkan bagaimana zaman dulu dah ada dah benda tu. Dicampurkan besi, dicampurkan logam, dipanaskan, akhirnya ditimbus semua Ya'juj Ma'juj di dalam tu, sampai tak boleh nak korek. Sehingga kan kita kata Rasulullah ketika itu masuk di dalam rumah Zainab binti Jahshin, Rasulullah pun mengatakan wailul lil Arab, habislah orang Arab ni, celakalah orang Arab ni. Kata Zainab, kenapa ya Rasulullah? Kerana aku telah diperlihatkan oleh Allah lubang Ya'juj Ma'juj telah pun terbuka sebesar ini. Itu tahun 1400 tahun yang lama. Sebesar ini, tuan-tuan, kalau dah terbuka lagi senanglah dia nak korek berbanding dengan tertutup. Terbuka senanglah nak korek, tapi itu 1400 tahun yang lama dulu. Ini dah tahun 2016, 1437 Hijrah. Lama dah tu. Agak besar mana dah dia buat. Dia akan keluar dan turun di tempat-tempat yang tinggi. Dia akan lalu di tasik Tabariyah. Dia akan minum dan mandi di tasik itu. Yang mula-mula sekali mandi dan mula-mula sekali minum banyak, sehinggalah yang terakhir sekali Ya'juj Ma'juj yang terakhir, dia nak minum air itu tak ada dah, kering. Dia kata dulu kawan-kawan kami dulu masa mula-mula penuh air ni, sekarang kami nak minum tak ada dah. Tuan-tuan bayangkan berapa ramai Ya'juj Ma'juj ni. Pendapat mengatakan Ya'juj satu kaum, Ma'juj satu kaum, dua kaum yang terlalu ramai. Dia akan merosakkan bumi, mufsiduna fil ardh. Dia akan merosakkan semua bumi, musnahkan semua yang ada di bumi. Tak ada apa dah, kosong. Ketika mana sebelum keluar itu Allah perintahkan Nabi Isa, wahai Isa, kamu pergi di gunung Tursina, bawalah pengikut-pengikut kamu dan menyuruh di sana. Senyap duduk di atas sana. Ya'juj Ma'juj dia musnahkan seluruh bumi yang ada ketika itu, penuh. Habis. Diringkaskan cerita, akhirnya Ya'juj Ma'juj ini tadi diterperasan ada lagi sekelompok manusia yang duduk di gunung Tursina, ada lagi di sana. Kemudian mereka pun bergerak beramai-ramai. Bayangkan tuan-tuan, nak pergi gunung Tursina di Mesir sana. Allah antarkan ulat untuk makan di leher-leher semua Ya'juj Ma'juj. Ulat saja makan setiap leher-leher yang ada di Ya'juj Ma'juj. Akhirnya mati semua Ya'juj Ma'juj ketika itu. Tak sempat sampai di Tursina, mati kesemuanya. Nabi sebutkan ketika mana matinya Ya'juj Ma'juj itu, manusia tidak boleh meletakkan kakinya di tanah kerana penuhnya mayat yang bergelimpangan di bumi. Bayangkan berapa ramai. Habis Ya'juj Ma'juj pun mati, penuh dengan gelimpangan. Allah antarkan burung yang sebesar unta untuk mengangkat jenazah-jenazah ataupun mayat-mayat Ya'juj Ma'juj ini tadi, dibuang di tempat yang jauh. Buang di mana? Wallah, di laut ke, tak tahulah. Dan Allah turunkan hujan dengan selebat-lebatnya, membersihkan bumi pada ketika itu. Bersihkan bumi pada ketika itu. Habis dibersihkan, tinggallah manusia, Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya saja kembali di situ. Sebelum tu Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya masih ada. Kemudian turun Ya'juj Ma'juj, dia merosakkan semua manusia dan harta dan dunia ini. Kemudian tinggallah Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya saja.
dan Allah wafatkan Nabi Isa pada ketika umurnya 40 tahun dan dimakamkan, ditanamkan di sebelah kubur yakni makam Sayyidina Umar di Madinah. Sebab itu kita tengok makam di Madinah itu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan satu lagi kosong di belakang Sayyidina Umar. Itulah tempat Nabi Isa alaihissalam. Wafat Nabi Isa, tak berapa lama kemudian dunia kembali rosak, dunia kembali jahat sekejap saja. Tapi sebelum dunia kembali jahat, kan maknanya kita katakan dunia jahat penuh dah dengan yang Nabi sebutkan, yang tinggal pada ketika itu Luka ibn Luka, anak orang jahat kepada orang jahat, anak kepada orang jahat. Jahat sungguhlah kita itu. Dah lah jahat, bapaknya pun jahat, jahat betul yang tinggal di dunia itu. Dan adalah orang-orang yang beriman ketika itu. Tapi sebelum berlakunya kiamat dan tiupan sangkakala yang pertama, Allah hantarkan angin dari arah Yaman untuk masuk mengambil nyawa-nyawa orang yang beriman ketika itu, untuk ambil nyawa orang-orang beriman ketika itu. Orang yang beriman saja akan mati. Lalu pada setiap manusia kita tengok, hai kawan-kawan aku mati dah, kata dia. Aku seorang je tak mati, kata dia. Mana kita tak beriman lah tu. Itu bahaya. Makna angin tu akan masukkan ataupun akan ambil semuanya orang-orang yang beriman, dan tinggallah pada ketika itu Luka ibn Luka, orang yang betul-betul jahat. Rosak habis dah manusia ketika itu, tak ada lagi dah. Sebab tu kiamat dia tidak akan disaksikan oleh orang-orang yang beriman, tak ada dah. Tak disaksikan oleh orang yang beriman, semua orang yang jahat saja. Maka disitulah bermulanya tiupan sangkakala yang pertama, yang mana pecahnya bumi, yang mana langit terbelah, yang mana bintang berguguran. Disitulah mulanya. Setiap yang mana akan terdengar tiupan sangkakala yang pertama itu akan mati. Maknanya kiamat. Sangkakala yang pertama akan memusnahkan seluruh manusia pada ketika itu. Mana ni kita dah bahaskan tentang peristiwa yang mana berlakunya sebelum kiamat, sehinggalah matinya Nabi Isa alaihi salam, sehinggalah kita katakan rosak kembali dunia ini, dan mereka lah yang akan menyaksikan kiamat itu pada hujung-hujung dunia itu nanti. Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Moga-moga ada manfaat pada diri saya dan tuan-tuan, supaya kita buat persediaan untuk apa? Untuk mana tahu tanda kiamat yang pertama akan muncul tak lama lagi, dan dia akan terus pergi kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. InsyaAllah nanti kemudian kalau ada rezeki kita akan sambung apa yang berlaku selepas daripada tiupan sangkakala yang pertama. Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.